Okey, saya tak mau buang masa dah. Kita mula kelas lah. Okey, saya harap awak dah sedia kalkulator dengan kertas. Senang, saya nak tanya soalan nanti awak jawab sekali. Saya tak mau saya seorang ya buat, saya seorang ya jawab. Saya nak respon dengan daripada semua. Okey, kita tengok soalan subjektif. Dia ada dua, soalan objektif, 20 soalan, soalan subjektif. Dia campur. Dia ada bahagian B dengan bahagian C. Bahagian C panjang. Macam ni soalan panjang. Soalan dia macam ni, kita awak jawab. Dan jawapan ni, awak nanti masa periksa nanti hari Khamis ni, awak tulis atas kertas, lepas tu ambil gambar, lepas tu upload dalam Google Form. Macam hari tu yang kita buat ada beberapa 2 minggu lepas kot. Ada saya suruh buat 2 soalan tu kan. Soalan apa tu? Saya tak ingat soalan apa. Tapi ada 2 soalan tu. Jadi saya nak awak buat macam tu lah. Okay. Upload. Lepas tu saya akan semak lah. Kalau tak boleh upload, kata internet slow sebab dia gambar kan. Internet slow, data tak cukup ke apa, awak cepat-cepat personal message saya guna WhatsApp ataupun Telegram. Okay? Guna WhatsApp ataupun Telegram. Saya harap awak semua dengar. Sebab lepas ni kan, itulah yang ada ni yang duk masuk kelas ni. Tak ada masalah yang saya duk risau yang tak pernah masuk kelas tu. Tak pernah masuk kelas, tiba-tiba nak masuk kelas nak jawab soalan ni, dia mula menggagau. Tak reti lah, tak boleh lah semua dah. Saya tak tahu lah, susah lah kalau macam tu. Lepas tu, Boleh dah. dah boleh dah. Nama tu ada sesilap type sikit. Tu dia tak ada. Boleh guna dah ada. Boleh. Yang buka online tu ada. Ada. Okay. Okay, sorry. Okay, saya duduk kat sekolah ni. Okay, sambung tadi ya. Okay, yang ada ni, tolong ambil maklum nanti link, saya akan bagi 2 link. Link yang pertama, Google Form bahagian A, bahagian C. Lagi satu, link yang kedua adalah untuk bahagian B. Bahagian B ni kita guna apa tu panggil? Apa tu saya tak ingat kita guna apa tu. Nanti saya hantar link hari Khamis kita periksa ni. Live worksheet. Saya nampak. Okay, live worksheet. Untuk bahagian B, live worksheet. Bahagian A dan bahagian C untuk Google Form. Okay. Okay. Untuk nombor 1 ni kita bincang. Okay. Soalan dia. Soalan dia ada markah sebenarnya kat ujung ni. Markah kat ujung ni. Saya tak apa orang panggil. Tak screenshot bagi. Okay, kita jawab soalan ni je. Okay, cari nilai bagi operasi ni. Ni operasi tambah, bawah ni operasi tolak. Ini nombor negatif. Okay, siapa dapat jawapan dia dah? Negatif 127. Negatif 12/7. Negatif 1? 12/7. Betul ke? Di atas dapat jawapan apa? Di atas saja. Dapat negatif 12. Negatif 12. Okay, bila kita tengok ni, saya ulang balik saya guna pen merah lah senang. Okay, kat atas ni, kalau dia bertemu ni, nampak tak? Operasi tambah
bertemu dengan negatif, kita kena jadikan negatif. Okey? Ingat positif dengan negatif dia akan jadi, awak tukar kena jadi negatif. Negatif dengan negatif awak tukar jadi positif. Kalau berbeza, positif dengan negatif ni berbeza, tukar jadi negatif. Kalau sama, tukar jadi positif. Contoh dia yang ni kalau negatif, dalam dia positif, awak tukar jadi negatif. Kalau positif dengan positif, jadi positif. Okey? Kalau positif ni, dia tak tulis lah. Kalau contoh dia 5 ni, positif, dia tak tulis depan ni, dia biar je kan. Saya padan. Okey. Contoh dia macam ni, negatif 7 tambah 5. Dia kalau tambah 5, 5 tu positif, dia tak tulis kat depan ni. Hanya untuk negatif je kalau dia tulis. Ni automatik kita tahu positif dengan positif dia akan jadi positif. Positif. Ya. Okay. Ini kena ingat. Ini awak asas matematik ni awak kena ingat. Sebab asas matematik ni awak akan belajar sampai awak menengah masuk universiti pun dia ada kaitan juga. Okey? Okey. Kita tengok hasil dia. Positif negatif dia berbeza akan jadi negatif. Kalau ini yang sama dia akan jadi positif. Jadi tukar dulu. Kejap. Saya selalu begini. Herod. Okey. Oh, dah. Okay. Mana dia? Okey. Negatif 7 tambah 5. Okey, awak boleh guna kalkulator tapi awak kena tunjuk jalan kira. Okey? Boleh guna kalkulator, awak tak boleh tulis terus jawapan. Sebab ini dia ada markah. Okey? Negatif positif tu Dia ada markah dia kat sini. Contoh dia ada 2 markah. Jadi satu markah untuk jalan kira. Kalau contoh ni 2 markah. 2 markah. Satu untuk jalan kira, satu lagi untuk jawapan. Kalau awak tulis terus jawapan, tak ada markah untuk jalan kira. Okey, dia ikut turutan. Kena ada jalan kira dulu baru ada jawapan, markah jawapan. Jadi kalau tak ada jalan kira, macam mana nak dapat markah jawapan? Mesti ada jalan kira. Okey, bila awak guna kalkulator, negatif 7 tolak 5, awak dapat negatif 12. Okey. Lepas tu negatif 7 tambah 5, awak akan dapat negatif 2. Okey, bila operasi bahagi, ni kira bahagi kan. Atas negatif, bawah negatif, dia akan jadi positif. Okey, 12 bahagi 2 dapat 6. 6. Okey. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey. Positif 6. Okey, bila jawapan akhir tak boleh ada tanda positif ni. Kalau awak biar, tak ada markah. Okey, ingat kalau awak biar ada tanda positif tu tak ada markah. Jadi saya padam. Okey, itu jawapan dia kena garis. Jawapan akhir ialah negatif 6. Okey, ada siapa nak tanya? Jawapan dia negatif 6 kan? Mana ada jawapan negatif Positif. 6? Positif kan? Ya. Positif 6. Okey, kalau awak guna kalkulator, tu saya kata jangan guna kalkulator sembarangan. Bila awak guna kalkulator, awak tekan tu negatif 7 tambah kurungan negatif 5, lepas tu per. Per ni, kalau awak guna ABC yang dalam kalkulator tu, per ni dengan semua. Kalau awak guna kalkulator, awak tekan negatif 7
tambah kurungan negatif 5, tutup kurungan. Lepas tu awak tekan ni kan. A, B, C tu kan. Okay, bila awak tekan tu, lepas tu awak tekan pula apa? Sekejap. Awak tekan negatif 7 kan. Awak terus tekan negatif 7, tolak negatif 5, tutup kurungan. Lepas tu awak tekan sama dengan. Ini maksud dia negatif 7 tambah negatif 5 per negatif 7. Lepas tu tolak negatif. Dia akan jadi macam tu. Yang per ni hanya untuk yang ni. Tu yang jawapan salah. Ada kadang-kadang jawapan dia betul, kadang-kadang salah. Okey. 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 Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi banyak yang salah lah daripada yang betul. Jadi bila awak nak buat pengiraan kalau melibatkan per ni, jangan terus calculate guna kalkulator. Awak pecahkan macam ni dulu. Ambil yang atas kira guna kalkulator, ambil yang bawah guna kalkulator. Lepas tu baru betul. Kalau yang ni awak nak guna kalkulator boleh. Awak tekan je negatif 12 per dengan negatif 2, awak akan dapat jawapannya. Betul tak? Dapat tak jawapan? Positif 6. Okey? Ada nak tanya? Rasa tak ada kot. Tak ada. Okay, next question. Okay. Lengkapkan. Okay, bila nak lengkapkan ni, awak kena tengok operasi apa. Ni operasi bahagi. Ni operasi darab. Jadi kita kena buat yang mana dulu? Yang duduk di depan dulu kan? Okay, duduk di depan adalah operasi bahagi. Jadi kita bahagi dulu. Kita selesaikan yang ni dulu. Baru kita boleh selesaikan yang dalam ni. Okay? Okay, kita selesaikan. Kalkulator 126 bahagi negatif 2. Dapat? Negatif 63. Ya, negatif 63. 3. Lepas tu dia darab dengan kita tak tahu. 6. Lepas tu bahagi 180 sama dengan 189. Okay, kita nak ni, kita tengok ni tanda ni negatif. Kalau dia darab dengan berapa akan dapat positif. Mesti tanda yang sama kan? Kan saya kata tadi, mana tadi? Tanda yang sama. Okey, tanda yang sama. Kalau operasi darab, kalau kita darab tanda yang sama akan dapat positif. Jadi ini jawapan dia akan dalam kotak ni dia mesti negatif. Negatif apa? Okey, macam mana nak kira? Kita kena bahagilah. Kalau belah kiri operasi tanda sama dengan ni darab, kita main belah kanan dia akan jadi bahagi. Lawan dia. Darab lawan dia bahagi. Kalau belah kiri ni bahagi, kalau dia main belah kanan jadi darab. Awak kena ingat tu. Okey. Ini saya bagi tips ni ya. Ini operasi darab. Kita nak suruh nombor ni duduk belah kanan, dia akan jadi bahagi. Dia akan jadi macam ni. Kotak kosong. Dia mesti ada tanda negatif dalam ni. Okey, sama dengan 189 bahagi dengan negatif 63. Okey, dapat apa? 3. Ada jadi negatif 3. Dapat negatif 3. 3. Jadi jawapannya negatif 3 dalam kotak ni. Okey. Jawapannya akan jadi negatif 3. Okey. Okey, faham tak? Kalau awak rasa tak puas hati kan, tak jawab betul ke negatif 3 nombor besar. Ni tiba-tiba jawapan negatif 3, betul tak?
Awak tak nak ni guna kalkulator. Ambil kalkulator. Awak tekan 126 bahagi -2 darab -3, dapat jawapan berapa? Kalau dapat 189, betul dah jawapannya. Dapat dah 189. Cek balik. Okey, awak akan dapat 189 balik. Okey, itu cara yang kita nak cek betul tak jawapan kita. Okey? Okey, next question. Okey, soalan B. Cari faktor sepunya terbesar FSTB bagi 24, 36 dengan 84. Macam mana nak cari FSTB? Ulang gaji kan? Macam mana nak cari? 4. Macam mana? Macam mana kita nak cari? Kita bahagi panjang, bahagi pendek ni kan? 24 bahagi dengan 36 dengan 84. Okey, kita nak cari semua boleh bahagi. Bagi-bagi dengan 2. Kalau saya guna paling rendah sekali lah. Nombor yang paling rendah sekali yang boleh dibahagi ialah 2. Oh, 2. Okey, 24 bahagi 2 dapat 12. 36 bahagi 2 dapat 18. 18. Okey, 84 bahagi 2 dapat 42. 42. Okey, boleh bahagi lagi dengan 2. Okey. Sebab kalau saya takut silap. Bila saya silap habis. Jadi guna 2 ni senang sikit. Okey. Sebab tu lah kena ingat. Okey. Dah tak boleh bahagi dengan 2. Sebab apa tak boleh bahagi dengan 2? Sebab ada nombor ganjil. Ni nombor ganjil, ni nombor ganjil. Jadi tak boleh bahagi dengan 2. Tapi dia boleh bahagi dengan 3. Jadi 6 bahagi 3. 2. 9 bahagi 3. 3, 21 bahagi 3. 7. Okey? Lagi? No, Boleh tak boleh tak? dah. Tak boleh dah. Jadi kita FSTB faktor sepunya terbesar, kita takat tu je. Kita tak boleh bahagi, kita stop. Okay, kita tak boleh buat sampai tinggal satu-satu tu untuk GSTK, gandaan sepunya terkecil. Itu GSTK. Okay. FSTB tak boleh stop. Jadi awak buatlah FSTB sama dengan 2 darab 2 darab 3. Dapat apa? 12. 12. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey? 3 markah ha. Bila awak tengok sini 3 markah. Bila 3 markah, tak mana nak bagi? Dia bagi kat sini. Awak buat operasi ni, dia bagi 1 markah. Markah yang kedua, dia bagi kat sini. Awak ambil yang hujung ni kan, nombor-nombor hujung ni awak dah harap. Ini markah kedua. Dan jawapan markah yang ketiga. 3 markah. Sebab tu saya kata jalan kira tu penting. Okey, yang ke apa sih? Tadi A kan? 1 A, Ya, 1 B, 1 C. Okey, 1 C. Tulis 60 sebagai hasil darab faktor perdana. Apa maksud dia? Hasil darab faktor perdana. Apa maksud faktor perdana? Apa dia nombor perdana? Nombor perdana tu nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri dengan nombor 1. Ya, nombor tu sahaja. Okey, jadi kita boleh bahagi
Macam kita bagi yang pendek tadi lah 60. Okey, kita bagi 60 tengok. Okey, nombor perdana, faktor perdana nombor 2. Okey, kita bahagi 2 dapat 30. Bahagi 2 dapat 15. Tak boleh bagi 2 dah, boleh bagi dengan 3. Bagi dengan 3 dapat 5. Lepas tu tak boleh bagi dah kan? Bagi dengan 5. Akhir dapat 1. Okey, hasil darab faktor perdana dia macam tu lah. 2 darab 2 darab 3 darab 5. 60. Dapat Sama kan? 60. Lah. Inilah hasil darab faktor perdana ni, nombor perdana semua ni. Nombor perdana, ingat balik. Nombor perdana dia, apa dia nombor perdana? Nombor 2. Start daripada 2, dia tak start daripada 1. 1 bukan nombor perdana. Ingat 1 bukan nombor perdana. Jadi, start dengan 2, lepas tu 3, 4 tak boleh sebab 4 boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 4. 5, 6 pun tak boleh sebab 6 boleh bahagi dengan 2, boleh bagi dengan 3. 7, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 tak boleh, 11. 12 tak boleh, 13, 14 tak boleh, 15 tak boleh, 16 tak boleh, 17. 18 tak boleh, 19, 20, 21 tak boleh, 22, 23 dan seterusnya. Okey. Ini sifir, awak kena ada dalam kepala dah. Sebab 6 tahun daripada sekolah rendah, dengan darjah 1, belajar nombor, naik darjah 2, belajar tambah, darjah 3, darab. Semua tu sepatutnya ada dalam kepala otak awak dah. Nombor. Operasi darat, sifir, cikgu sekolah rendah dah suruh hafal dah. Tapi tak mau tegak mau hafal. Tak ada lah. Menyusahkan diri sendiri nanti. Awak yang tutup pintu. Kelas. Oh, fikir kamu. Okey. Okey, dah nombor 1 siap. Nombor 2 pula. Ada nombor 2 ni ada nak tanya? Apa dia nombor perdana? Apa dia faktor dia? Ada nak tanya? Amal mana lah manusia dalam kelas saya ni? Oi, Sat ada, Sat tak ada. Mana Habib? AB dengan... Ada ke ini AP dengan Kim? Ada. Tadi siapa keluar? Tadi Tak. Nik Nik. mungkin. Nik ada, tak ada, Sat tak ada. Aduh. Okay, next question. Ni soalan punca kuasa dengan kuasa. Okay, ini kita tengok kita tengok A1 kan. Okay. Bila soalan macam ni, kita jawab di dalam dulu. Di bawah bumbung ni. Ini kita panggil bumbung punca kuasa. Di bawah dia ni. Kita boleh jawab tak dalam ni. Okay. Okay, guna kalkulator awak. Macam mana awak jawab? 41. Guna kalkulator. Semua ada kalkulator kan? Okay, Ada tekan dapat 41. A, dapat B, C jawapan. tu per. Lepas tu tolak dengan 6. Dapat jawapan apa? Negatif 5, 23 per 64. Guna pecahan tak wajar. Okey. Kalau pecahan tak wajar, dia akan dapat berapa? Negatif 3, 4, 3. Betul tak? Per dengan 64. Betul tak? Ha. Macam mana awak dapat?
Okey, bila awak tekan guna kalkulator 41, tekan ABC 64, lepas tu tolak dengan 6. Dia akan dapat negatif 5, 23 per 64 kan? Lepas tu tekan balik Shift ABC. Bila awak tekan Shift ABC, dia akan jadi pecahan tak wajar. Ustaz, Okey? macam mana Cik Guru? Tekan Shift. Tak, bila awak dapat jawapan negatif 5, lepas tu ada per, lepas tu 23 per 64 tu kan? Sekejap, saya tunjuk guna kamera. Aduh. Okey, nampak tak? Kan terbalik. Awak nampak urut betul kan ni? Kan nampak urut terbalik. Oh, dapat. Okey, dapat macam ni kan? Lepas tu tekan Mana soalan dia? Shift 41. ABC. Awak akan terus dapat macam ni. 64. Okey, tekan Shift ABC. Dapat shift. Dapat 3.3. Okey? Kasih. Ibu. Kasih tu. Berapa sini? Sini. Okey, awak akan dapat punca kuasa, dapat negatif 343 per 64. Okey, sekarang ni soalan dia tanya punca kuasa 3. Macam mana nak cari punca kuasa 3? Ada kat situ kan? Shift punca kuasa 3. Lepas tu ada jawapan kat situ, tekan sama dengan. Dia akan jadi, kalau guna kalkulator, kan mula-mula awak tekan kalkulator, awak ada dapat jawapan macam ni kan? Sekejap saya tunjuk. Dapat jawapan. 3. Dia akan jadi macam ni kan dalam kalkulator. Okey. Lepas tu, jangan tekan, jangan padam. Biar macam tu. Lepas tu awak tekan ni pula, awak tekan Shift. Lepas tu awak tekan punca kuasa tu, sebab atas punca kuasa tu ada warna kuning kan. Punca kuasa 3 lepas tu. Lepas tu awak tekan sama dengan. Dia akan jadi punca kuasa 3 ANS. Answer. Jawapan dia negatif 1, 3/4 jawapan dia. Okey? Siapa tak boleh abang saya pandai balik. Kalau tak boleh, tekan kalkulator je. Shift punca kuasa 3. Lepas tu tekan nombor. Negatif 3/4. 3/4. 3/64. Okey? Kalau tak boleh, tekan shift punca kuasa 3. Dia keluarkan punca kuasa 3. Lepas tu tekan negatif 3/64 ni awak akan dapat jawapan negatif 1, 3/4. Ataupun awak akan dapat negatif 7/4. Ikut kalkulator apa awak setting macam mana kalkulator tu, dia keluar macam ni. Boleh? Okey? Okey, soalan seterusnya. Punca kuasa 3 bagi 1000, negatif 1000. Okey, kalau punca kuasa 3 negatif, jawapan dia akan jadi negatif. Kalau punca kuasa 3 positif, jawapan dia akan jadi positif. Okey? Berbeza dengan punca kuasa 2. Okey? Punca kuasa 2, dia nombor di dalam ni tidak akan dapat negatif.
Okey, kalau punca kuasa 2, iaitu punca kuasa, contoh dia negatif 100, dia tak wujud. Kalau awak tekan kalkulator pun tak ada lah jawapan dia, dia akan keluar error. Dia akan keluar error. Ni tak wujud lah. Benda macam ni. Okey, tak mungkin ada. Bila awak tekan kalkulator, dia akan jadi math error kot. Tak silap saya, error. Okey, ini tak wujud, tak boleh buat. Sebab punca kuasa 2 semua positif. Tak ada yang negatif. Okey. Kalau soalan dia akan keluar, kalau nak punca kuasa 2, dia akan jadi macam ni. Punca kuasa 2 bagi 100 ialah 10. Okey, dia takkan negatif. Kalau punca kuasa 3, ya. Dia ada negatif, dia ada positif. Punca kuasa 2 tidak ada tak wujudnya negatif. Okey, kita tengok kat sini. Punca kuasa 3 bagi 1000 ialah negatif 10. Kita tekan kalkulator je. Okay, punca kuasa 3 bagi 27 ialah 3. Lepas tu ada lagi kurungan kuasa 2 kat situ. Kita buat yang dalam kurungan dulu. Okey, punca kuasa 3 bagi 27 ialah 3. Lepas tu kurungkan dengan kuasa 2 tu lagi. Tak habis gini. Lepas tu negatif 10 tambah yang dalam kurungan. Kan kita buat BODMAS. BODMAS. Okey. Ini adalah bracket kurungan. Ini adalah bahagi division. Kan ni atau darab. Ni multiplication. Lepas tu baru tambah atau tolak. Addition. A adalah addition. S adalah subtraction. Okay. Atau. Okay. Yang mana duduk depan. Macam tadi soalan tadi. Mana dia soalan tadi? Bahagi duduk depan. Kita buat bahagi. Darab duduk di belakang. Kita buat darab kemudian. Okay. Ingat balik benda tu. Okay. 3 kuasa 2 dapat 9. Baru kita boleh selesaikan. Negatif 10 tambah 9 dapat? Dapat 1. Negatif. Jangan lupa. Jawapan dia sangat berbeza. Negatif 1 dengan 1. Beza sangat. Jadi awak kena peka. Tanda negatif tu kena tengok betul-betul. Salah tulis tanda, pocik. Habis markah. Okay, jawapannya ialah negatif 1. Ni ulang kaji balik. Ingat balik. Okay, saya pergi cepat sikit. Dah pukul 9 lebih dah. Okay, nombor 3. Tukarkan. Okay, tukarkan. Ni habis lagi isi. Tak habis, tak apalah. Jadi saya sebab tadi saya tersilap. Dia sebenarnya dia ada 2A, 2B, 2C. 2B, 2C tu saya rasa soalan algebra. Kita kan tak habis lagi belajar algebra. Okay. Soalan nombor 3. Okay, tukarkan 36 kilometer per jam kepada meter per saat. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Mana ada soalan betul tak ni? Saya betul tak? Nombor 3. Betul lah. Ni siapa boleh buat? Siapa boleh jawab? Apa cikgu? Okey, saya bagi. Apa cikgu? Oh ni. Apa dia? 36 kmh to ms. Kilometer tukar kepada. Jadi Ini kita belajar masa kadar kan? Kadar unit 1 kilometer berapa meter?
36,000. kilometer. Satu, ha? 1,000. 1,000. Satu Jadi dapat kilometer 1,000 kan? sama Jadi dengan 36,000. 1,000 meter. Satu Dah 4,000. jam sama berapa? Satu jam berapa? Saat tu kan? Bukan minit dah, saat. 1 jam sama Satu dengan jam 1 berapa jam. saat? Berapa? Oh, bagi 60. 60. Hotel Sat- 120 tak. 120 minit. 3,600 saat. 1,000, ha? Berapa? 3,600 saat. 1,200. 3,600 saat. 6 darab 6 apa? 36. 36. Pasal 3,600 lah. Macam mana nak tukar? Kepada unit dia lah. Okey. Okey, contoh sebat. Nombor 1. 36 kilometer Tadi 36,000 per jam kan? Okey, kita tukar. 36 darab apa tadi? 36 1,000 darab kan? 1,000. 1,000. Sekejap. Okey. 1,000. Okey. Sebab dia per kan? Okey. Satu jam. Satu jam sebab dia per jam. 1 darab. Tukar jadi saat. 60 darab 60. Ataupun ini meter, ini saat kan? Ataupun per dengan 3,600 kan? Boleh. Okey, dapat yang apa ni? Apa? Siapa boleh? 36,000 per 360 saat. 36,000 per 3,600 saat kan? Yap. Kau ringkaskan lah. Macam mana ringkas gunakan kereta? Guna kalkulator, tekan 36,000. Lepas tu ABC 3,600. 3,600 kan cikgu? Tu dapat 36,000 per dengan 3,600. Dapat berapa? 10. 10 meter sesaat. Boleh maaf. Okey, jawapan dia 10 meter sesaat. Bismillah. Okey? Okey, kedua. 80 meter sesaat. Tukar kepada kilometer per jam. Daripada yang kecil tukar yang besar. Macam mana? Apa dia cikgu? Tadi yang besar kilometer tukar jadi meter. Sekarang terbalik pula. Meter tukar jadi kilometer. Kena buat apa? Bahagi. Bahagi lah. Okey, bahagi. Okey, bahagi berapa? 80 ms. Okey, sama dengan 80 bagi apa? 1,000. 1,000. And then 0,08. yang bawah dia saat tu. 1 saat bagi Tak bagi 60. 3,600 kan tadi kan? Buat satu persatu. Kat atas dia berapa tu? 80 bahagi 1,000 dapat apa? Dapat 0,08. Yes. And then bawah dapat apa? Tak payahlah kan? Sebab kita tahu memang jam. Tak payah pun kena juga. Dapat berapa? Bagi 60 bang. 60 dan 60, 1,600.
Tak payah awak tekan sini. 1/3600. Guna kalkulator 0.000.08 bagi buka kurungan guna kalkulator 3600. Ini tak dalam kurungan. Dapat 2.77. Ini bawah ni dapat 2.77 kan bawah ni. Guna kalkulator. Okey, guna kalkulator sekarang. Tekan 0.08. Lepas tu tekan ABC. ABC. Lepas tu buka kurungan. Satu. Ni ABC kan. AB1 ABC 3600 tutup kurungan. Dapat apa jawapan? Dapat 248. 288 kilometer per jam. 28. Okey? Kalau awak guna kalkulator terus boleh guna yang ni. Tapi mesti duduk dalam kurungan. Ini kurungan. Ini kurungan. Kalau guna kalkulator terus boleh. Terus akan dapat. Okey? Okey, yang lain ada nak tanya? Kalau yang lain tidak, koyuk be. Pelan lama, pelan kurang. 9 lebih lah ni. Okey, soalan seterusnya. Okey, nombor 3B. Jadual 2 menunjukkan kadar bayaran parkir sebuah bandar. Okey, 1 jam pertama RM3, 2 jam berikutnya next 2 hours 2 jam berikutnya RM2. Lepas tu setiap jam seterusnya RM1.50. Okey. Okey, ni jam pertama RM3. Lepas tu RM2. Lepas tu maksudnya sini dah 3 jam lah. Kalau awak duduk parking kereta 3 jam, kena bayar RM5. Okey. Lepas tu RM5. Kalau awak parking 4 jam, RM5 campur RM1.50. RM5, RM6.50. Okey. Tu maksud dia. Okey. Sekarang ni, Mariana meletak keretanya dari pukul 8 pagi hingga 3.15 petang pada satu hari tertentu. Hitung jumlah bayaran parking. Okey, bayaran parking dia, kita tengok berapa jam dia parking. Okey, 8 sampai pukul 3. 8 pagi sampai pukul 3 petang, berapa jam? 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3. 7 jam. Okey. 7 jam. Lepas tu 15. Jadi 15 minit. 7 jam 15 minit. Betul tak? 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3. 7 jam 15 minit. Jadi awak dah harap je dah. Mula-mula 1 jam. 1 jam pertama RM3. Lepas tu 2 jam. RM2. Okey, 2 jam dah. Lepas tu ada baki lagi berapa jam? Okey, ini dah RM5 kan? Okey, baki dia ini 3 jam dah. Baki dia 7 tolak 3. Ada lagi 4 jam 15 minit. 4 jam 15 minit. Okey, 4 jam yang seterusnya 4 darab RM1.50. Dapat berapa? 4 jam 15 minit. Mungkin kau tak? 4 jam darab 15 minit. 5 jam lah kira.
Ni pun termasuk 1 jam. Jadi RM1.50 darab dengan 5. Berapa? Saya tulis ni bagi elok sikit. Okey. Okey. Ini 1 jam. Ini 2 jam. Lepas tu jumlah dia 3 jam pertama kan. Tu baki ada 4 jam 15 minit. Okay, dikira sebagai 5 jam lah. 5 jam. Jadi darab dengan RM1.50 kau dapat berapa? Siapa boleh kira? Saya kira saya jawab. Periksa nanti saya jawab. Okey. Jadi jawapannya ialah 14. 7 campak. Oh, bukan. 2 jam berikutnya, next 2 hours, 2 jam berikutnya RM2 1 jam. Sebab ini 1 jam. Ini RM4 lah. Okey, silap. 2 jam berikutnya. Jadi, 2 jam darab RM2. Dapat, sini adalah RM4. Jadi, RM7. Sini 1 jam RM1. Allah, padam habis. 1 jam darab RM3. Okey? RM7, jadi RM14.50. Ada orang ni lagi. Dah kan tinggal 6 orang. Okey? Ini tak payah jawab sebab kita tak belajar lagi. Ni tak ada siapa nak tanya? Okey, ada siapa nak tanya? Tak ada lah. Tak ada cikgu, tak ada. Okey, ada 5 minit lagi. Saya nak pilih nombor 4. Tadi yang ni tak payah jawab sebab kita tak belajar lagi. Tak samaan. Ya? Cikgu, apa tu ni contoh-contoh apa tu soalan exam tu? Ha lah. Okey. Dia akan keluar soalan macam ni lah. Okay, nombor 4. Sudut. Okay, ingat sudut satu garis lurus 180. Okay. Sudut bertentangan. Kalau ini garis lurus, ini garis lurus. Ingatlah, kalau ini garis lurus, ini garis lurus, sudut bertentangan dia mesti sama. Okay. Okay. Jadi ini sudut ni dengan dua-dua sudut ni adalah sama. Okay, soalan dia suruh cari nilai X. Oh, dia dah bagi dah jalan kira. Jadi, 99 campur dengan X. Okay. Sebab dia kata sudut bertentangan ni mesti sama. Jadi, dua sudut ni adalah sama dengan sudut ni. Okay. Dua sudut ni, hasil tambah dua sudut ni adalah sama dengan sudut ni. Jadi 99 campur X dapat 4X. Jadi 99 sama dengan ini dapat 4X. Tolak dengan X dapat
3X. Ini 3X. Okey. X nilai dia ialah 99 bahagi dengan 3. 99 bahagi dengan 3 berapa? 33. 3. X ialah 33. Okay, kalau awak awak nak percaya, kalau awak nak check balik, awak darab balik. Awak guna X ni 33. Jadi 4 darab 33 dapat 4 darab 33 dapat berapa? 132. Betul tak? 33 campur dengan 99 dapat 132. Okey, betul. Jadi jawapan awak betul tak? 3 markah ha. Satu kotak ni satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Okey, ada siapa nak tanya? Ini soalan seterusnya kita esok pagi. Okey, ada banyak ni soalan saya nak pilih. Okey. Okey. Esok pagi. Jadi make sure cepatlah. Kalau saya nak tunggu lambat, nak masuk kelas lambat. Tak ada. Okey, ni saya akan kongsi dalam grup jawapan semua ni. Satu persatu saya akan kongsi dalam grup. Okey? Okey, kalau tak ada apa, esok kita jumpa esok pagi. Ada apa nak tanya? Ajaklah kawan-kawan awak yang lain. Bila lagi nak ulang kaji? Dah lah tak jumpa. Duduk rumah, ulang gaji ke tidak pun tak tahu. Saya nak tanya siapa pun tak tahu. Okey, esok pagi kita jumpa. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu. Assalamualaikum.